Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadullah wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita mengucapkan syukur Allah SWT di atas nikmat yang Allah kurniakan pada kita yang tak terhingga banyaknya. Sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan melakukan amal saleh, meninggalkan yang dilarang, melakukan apa yang disuruh. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah, diberikan kekuatan untuk kita terus istiqamah melaksanakan amal ibadah kita dengan tunduk dan tawaduk kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan usaha kita seterusnya pada pagi ini kita alhamdulillah bersama-sama dalam majlis talaki kitab kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan tuan-tuan sama-sama mendengar kuliah ini sama-sama mendapat manfaat dan faedah untuk diri kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, sahabat kita, seterusnya muslim-muslimat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan terus kita jadikan satu amalan bahawa sesuatu yang kita nikmati adalah merupakan sesuatu yang kita sentiasa mensyukuri di atas nikmat yang Allah kurniakan bagi kita. Alhamdulillah kita berada di dalam majlis ilmu dengan anda Allah keberkatan kehidupan kita seterusnya. Jadi pada pagi ini kita alhamdulillah dapat menyambung kuliah talaki kita secara maya ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi kita lihatlah kitab kita iaitu dengan kitab Al-Adab Al-Muntahid Sunnah Minas Sunnah, iaitu muka surat 221, iaitu bab yang ke-24, iaitu bab yang hampir dah akhir dah, tinggal ada 2 lagi bab yang kita mungkin akan kita akhiri nanti insya-Allah. Jadi apapun kita sudah sampai kepada penghujung kuliah talaki berhubungan dengan kitab ini tadi, mudah-mudahan akan kita dapatkan manfaat insya-Allah. Jadi tajuk yang kita lihat di sini ialah dalam muka surat 221 tadi ialah bab mengenai babul husnul khuluq was-sakha wa ma yukrihu minal bukh. Itu dia punya bab tajuk dia itulah, iaitu kemuliaan akhlak husnul khuluq, sifat pemurah, iaitu sifat as-sakha. Kemudian yang ketiga itu ialah kebahilan yang dibenci, yang tidak disukai, wa ma yukrihu minal bukhli. Jadi ini diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Imam Bukhari insya-Allah. Jadi sebelum kita menyentuh tentang matan hadis ini, kita telah dulu pernah menyentuh tentang akhlak Rasulullah, telah disebutkan dalam bab yang ke-23 itu tentang nabi yang tidak bersifat keji, yang berkelakuan atau berkelakuan keji. Baginda juga melayan manusia dengan mesra dan lemah lembut. Inilah sikap akhlak Nabi yang menjadi contoh kepada umatnya, bahawa Rasulullah SAW itu bukan sahaja sebagai Nabi dan Rasul saja, tetapi juga adalah merupakan contoh uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya Rasulullah itu adalah menjadi uswah hasanah, yaitu menjadi contoh tauladan, yaitu kita mengikut apa yang dicontohkan oleh Nabi sebagai sunnah Nabi SAW. Jadi inilah suatu kebaikan yang kita dapat perolehi daripada apa yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan ini sama-sama memberi manfaat, insya-Allah. Jadi pada bab ini kita menjelaskan tentang pertamanya dari segi objektif kajian ataupun pembacaan kita pada pagi ini menumpukan kepada 3 perkara, iaitu akhlak,
ya, jadi akhlak, kemuliaan akhlak. Yang keduanya ialah sifat dalam akhlak itu ada disebutkan sebagai sifat pemurah, as-sakha, ya. Yang ketiga ialah satu yang tidak disukai atau dilarang, yaitu kebakhilan yang dibenci, yaitu kebakhilan yang membawa kepada kedekut dan sebagainya lah. Jadi ini merupakan sifat yang dikatakan sifat mazmumah, ya, sifat mazmumah, yaitu bakhil yang dibenci. Jadi kita lihat pada objek kajian kita, ya. Jadi ada di sini kita terdapat 4 hadis yang menjelaskan tentang tajuk ini, dan kita sama-sama kita mengikuti matan hadis ini, kemudian kita huraikan. Jadi sebelum itu juga kita akan melihat apakah konten seluruh daripada hadis ini atau hadis-hadis ini, tentang apa yang kita nak kajikan, yang apa yang kita nak fahami. Iaitu dari segi objek kajian ialah menerangkan bahawa Rasulullah bersifat yang dengan akhlak yang mulia, yang saya telah sebutkan tadi, ya. Iaitu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus kamu, ya, kamu adalah yang untuk rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kepada seluruh alam ini, manusia dan semua makhluk yang ada di dunia, di alam ini. Jadi itu dia punya kita nak dapat hasil daripada matan-matan yang akan kita bincangkan nanti, ya. Yang keduanya ialah menjelaskan bahawa Rasulullah merupakan manusia yang paling berani. Juga itu akan tersentuh di dalam matan hadis yang pertama nanti. Kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan berani, ya. Dalam berani menegakkan kebenaran, berani dalam menyelesaikan suatu masalah, berani dalam menghadapi medan perang. Itu dikatakan sebagai berani Rasulullah, ya. Kemudian kita nak bincangkan juga, nak menilai tentang menyenaraikan beberapa contoh kemuliaan akhlak. Apakah contoh-contoh yang dikatakan kemuliaan akhlak? Sebagaimana katakan sifat dalam kitab tasawuf, kata sifat mahmudah, ya, ataupun akhlak mahmudah, ya. Kemudian sifat dermawan, yaitu as-sakha. Bagaimana seorang dermawan itu sifat-sifatnya adalah sifat yang terpuji, sifat yang terpuji. Dan juga bagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah tentang sifat pemurah tadi atau dermawan tadi, ya. Jadi sifat Rasulullah itu menjadi contoh kita, sebab akhlak Nabi itu ialah Al-Quran, sebagaimana yang nyatakan dalam hadis. Ditanyakan kepada Aisyah Fatimah tentang Nabi, jawabnya ialah akhlak Nabi ialah Al-Quran, yaitu apa yang terkandung di dalam Quran itu adalah merupakan akhlak Nabi yang diamalkan oleh Nabi, dan di dalam sunnah Nabi sendiri tentang akhlak Nabi, ya. Kemudian Nabi dari segi kehidupannya juga dijelaskan sebagaimana dulu dalam bab yang ke-23, itu tentang menyatakan tentang keindahan layanan Rasulullah. Maknanya bagaimana cantiknya Rasulullah melayani para sahabat yang banyak, ya, yang ada punya karana itu dan ini, tetapi Nabi layan. Walaupun mereka itu dari kalangan orang yang bawahan ataupun orang atasan, dilayan pada layanan yang sama, yaitu dengan penuh tawaduk dan penuh hormat kepada mereka yang dilayani. Inilah kelebihan sifat Rasulullah yang menjadikan uswah hasanah kepada kita, ya. Yang kedua, seterusnya dalam bab ini juga menjelaskan tentang Rasulullah, yaitu tentang satu hadis yang berkait dengan zaman di akhir zaman, yaitu satu zaman dikatakan sebagai akhir zaman nanti akan terdapat berbagai perkara-perkara yang belum pernah berlaku di zaman Rasulullah akan berlaku. Ini, ya, itu akan diberikan contoh-contohnya lah nanti, ya. Ya, keduanya sifat amalan-amalan yang baik semakin kurang. Ini disebabkan beberapa faktor lah. Kita lihat nanti kan dalam hadis menyatakan apa sebabnya mengapa amalan-amalan baik ini berkurangan bukan makin bertambah, ya. Ini lihatlah, ya. Kemudian yang terakhir ialah tentang bencana yang dicampakkan ke dalam hati manusia. Maknanya apa, bukan bencana, sifat bencana apa dia? Sifat kedekut, ya. Sifat kedekut yang dilontarkan atau dimasukkan ke dalam hati manusia, yaitu sifat bakhil ini, ya. Kedekut, bakhil ini, ya, yaitu satu sifat mazmumah yang ada pada diri manusia yang perlu kita nilai apakah yang akan berlaku sekiranya kita menjadi orang yang kedekut, orang yang bakhil. Ini sangat tidak disukai dari syariat, ya.
Yang seterusnya ialah tentang bencana, iaitu yang tentang satu bencana, ya, iaitu bencana sebagai ujian kepada manusia. Manusia akan diuji, ya, tentang dengan ujian-ujian bencana, ya, keburukan atau berlaku perkara-perkara yang menimbulkan perkara-perkara yang menyusahkan dan sebagainya, iaitu bencana-bencana alam atau bencana apa sajalah yang berkait dengan kerosakan, itu akan menjadi ujian kepada manusia seluruhnya. Jadi ini berlaku semakin kita ke hujung akhir zaman, makin banyaklah berlaku ini kerana manusia sudah sebahagian yang telah mengabaikan syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah, makin ia menderhaka kepada Allah dan Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan kita akan bincangkan insya-Allah. Jadi di bab ini yang saya sebutkan tadi sebagai bab husnul khuluq was-sakha wa ma yukrimu minal bukhli ini, iaitu bab mengenai kecantikan akhlak dan juga tentang memurah dan seterusnya, ialah kebakhilan yang tidak disukai atau yang dibenci. Jadi kita lihat tentang huraian bab ini secara ringkasnya yang ada di dalam nota bawah itu sendiri, tentang menjelaskan iaitu khuluq ni adalah dari satu perkataan daripada perkataan mufrad ataupun singular yang jamaknya ialah akhlak. Khuluqun akhlak, ya. Jadi itu akhlak maknanya majmuknya ialah perkataan akhlak majmuk ataupun dia kata plural dia akhlak lah. Jadi sifat akhlak Nabi ialah akhlak tu berapa-berapa sifat-sifat yang terdapat di dalam akhlak Nabi tadi. Jadi kemudian dijelaskan tentang dalam kitab Fathul Bari dalam Ibnu Hajar, katanya yang dimaksudkan dengan ini akhlak ini ialah sifat-sifat manusia dengannya, ya, bergaul dengan orang lain, ya, yaitu di berbagai sudut lah, yaitu akhlak, ya. Akhlak ni selalu disebut sebagai sopan, ya. Kita orang Melayu dikata sopan santun, dan bagi orang-orang yang bukan Islam dikatakan sebagai moral, ya. Tapi moral itu berasaskan kepada baik dan buruk mengikut pandangan manusia. Tetapi dari pandangan Islam ataupun syariat Islam akan berbeza, ya. Itulah jika disebutkan akhlak ini totally ialah daripada Al-Quran dan Sunnah, ya. Baik, seterusnya, ya. Jadi di muka surat yang 222 ni dijelaskan tentang apa dia akhlak mahmudah, akhlak hasanah, ya. Ya. Jadi akhlak mahmudah ini disebut juga akhlak hasanah ataupun husnul khuluq. Ya, jadi akhlak yang baik, ya, yang baik, ya. Kemudian yang lawan kepada akhlak ni ialah akhlak mahmudah ni juga akhlak mazmumah, akhlak yang dicela, yang dikeji, ya, ataupun akhlak yang tidak baguslah, ya, iaitu akhlak sayyi'ah, iaitu dikatakan sebagai akhlak yang buruk, perangai buruk, perangai itu akhlak lah tandanya, akhlak perangai yang buruk, ya. Jadi akhlak mahmudah ni dinamakan juga sebagai makarimul akhlak. Dia kata sebab itu, sebab Nabi kata disebut, dia kata dalam ayat Quran innama bu'istu. Tak nak kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku, iaitu Nabi sendiri menyatakan itu, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi ini tugas Nabi, iaitu untuk menjaga, meninggikan, menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Itu, ya. Jadi lawan pada akhlak mahmudah itu adalah akhlak mazmumah. Jadi akhlak mazmumah ini lawan kepada akhlak mahmudah, ya. Jadi secara terperincinya pula ialah memaafkan kesilapan. Jadi ini akhlak di antara contoh ini ialah memaafkan orang lain, umpamanya berlemah lembut, bermurah hati, sabar, sanggup menanggung perkara-perkara yang menyakitkan, mengasihani, bersimpati, menunaikan hajat orang lain, saling sayang menyayangi, mesra dan sebagainya. Itulah di antara contoh-contoh akhlak yang di dalam akhlak Islam. Tentunya itu merangkumi kehidupan, cara hidup manusia sebagai manusia. Al-insan madanun bit-tabi. Manusia itu madanun, jadi tamadun dengan semula jadi. Madanun bit-tabi, dengan tabiat semula jadi, yang tabiat yang dicipta melalui
akhlak Islam. Jadi madaniyun bittami, tamadun dengan sebab tabiat Islam itu sendiri mengajak kepada kebaikan, makarimul akhlak. Baik. Sekarang kita pergi yang lepas tu, yang bawah tu bolehlah baca sendiri tentang apa yang dimakan sahab, apa yang dimakan buhur dan sebagainya, itu ada di sebelah depan ya. Dan kita pergi kepada tajuk apa ni, hadis yang pertama ya, teks makna hadis. Jadi inilah di antara apa ni isi kandungan hadis yang berkaitan dengan kemuliaan akhlak tadi. Di sini disebutkan tentang suatu sifat, iaitu sifat berani Rasulullah, ya, pemurah dan kehilangan. Sifat berani Rasulullah yang dinyatakan dalam hadis ini ya. An Anas radhiyallahu an, yaitu An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas wa laqad fazi'a ahlul madinati dzata lailah fantalaqan nasu qibala saud fastaqbalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad sabaqan nas ilal saud wa huwa yaqul lan tura'u wa huwa ala farashin li Abi Talhah uriya ma alaihi sarjun fi unuqihi saifun wa qala laqad wajadtuhu bahran au innahu la bahrun, ya, rawahul Bukhari. Ini hadis yang berkait dengan apa ni, sifat yang baik, ya, Rasulullah, sifat yang baik yang mulia di sisi Rasulullah itu disebutkan di sini. Jadi hadis ini ya, yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Nabi merupakan manusia yang paling baik dari segi akhlaknya, paling baik akhlaknya. Jadi di situ dijelaskan tentang apa yang dinyatakan oleh Anas bin Malik tadi. Nabi adalah merupakan seorang yang paling baik dari segi akhlaknya. Kemudian paling pula wa asja'an nas, dan yang paling pemurah. Wa ajwada nas, yang paling pemurah. Jud maknanya pemurah, atau dikatakan sahak, yang kita bicarakan tadi, sahak sama juga dengan jaud ni maknanya pemurah, orang yang pemurah, memberi, suka dermawan dan sebagainya, dikatakan sebagai pemurah lah ya. Dan yang paling berani atau asja'an nas, dan orang yang paling berani. Berani dalam arti kata yang positif lah, bukan berani tidak menentu. Mana berani Rasulullah ialah berani menghadapi apa saja halangan di hadapannya, termasuklah medan perang, di mana Nabi sebagai panglima perang di dalam beberapa peperangan, Nabi mengetuai peperangan, nak menunjukkan kehebatan Nabi dari keberanian yang menghadapi musuh, kerana lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala, untuk menyebarkan Islam. Baik. Walaqad ni kisahnya, apa yang berlaku kisah pada suatu ketika. Walaqad fazi'a ahlul madinati zata lailatin. Demi Allah ya, sesungguhnya penduduk Madinah pernah ketakutan pada suatu malam, kerana dikejutkan oleh suatu bunyi yang sangat kuat. Satu ketika penduduk Madinah menjadi ketakutan apabila pada satu malam terdengar suatu bunyi yang sangat kuat, yang menakutkan. Jadi bila ini berlaku, apa yang dilakukan oleh orang-orang Madinah? Fantalaqan nasu qibal saud, iaitu penduduk Madinah lantas terus ramai pergi ke arah bunyi tersebut, iaitu melihat apa bunyi yang berlaku begitu kuat pada waktu malam itu. Jadi orang berkumpul pergi ke tempat itu, mencari di mana tempat bunyi yang kuat itu tadi. Wastaqbalahum Nabi, tiba-tiba Nabi menyambut mereka. Nabi disambut oleh Nabi. Lalu mereka disambut oleh Nabi. Nabi sudah ada di situ.
lebih awal daripada orang-orang yang datang daripada Madinah, orang Madinah tadi. Dia lebih awal duduk dah ada sampai di situ. Kemudian jadi Nabi ini sebenarnya ialah qad sabaqa nas ila saud, ya. Baginda telah mendahului orang ramai ke tempat datang bunyi itu. Jadi Nabi sebenarnya awal Nabi. Jadi orang yang peka dengan sesuatu yang akan dihadapi. Tengok ya, bagaimana Nabi sangat peka atau sangat prihatin tentang sesuatu yang berlaku di dalam masyarakat yang berlaku. Jadi apa saja yang berlaku, Nabi sudah ambil kira, mengambil perhatian apa yang berlaku tadi. Jadi Nabi telah datang lebih awal daripada orang-orang Madinah itu sendiri, dan dia menyambut orang-orang Madinah kedatangan mereka tadi. Baginda kemudian Nabi pun bersabda lah, ya, wa huwa yaqul, Nabi bersabda, lan tura'u, jangan kamu takut, janganlah kamu takut, jangan kamu bimbang, jangan kamu takutlah. Maknanya jangan takut dengan apa yang suara bunyi yang kuat itu tadi, ya. Itu ya, jadi Nabi dah bagi dia slow down supaya jangan rasa takut dengan bunyi yang didengar oleh penduduk Madinah, sehingga dia terpaksa pergi ke tempat itu untuk tahu apa sebenarnya yang berlaku. Sambil baginda menunggang seekor kuda kepunyaan Abu Talhah. Jadi Nabi datang ke situ ialah menunggang kuda Abi Talhah, ya, milik Abi Talhah. Dan Uriya ma'alai sarajun. Uriya maknanya dia tidak memakai pelana, celana pelana, pelana bukan celana, pelana. Pelana ni ialah tempat duduk yang biasanya kuda ada tempat duduk khas yang dah disiapkan. Itu apabila duduk dia akan cukup untuk dia duduk, dan belakang tu ada penyandar dia itulah. Itu ya, itu dikatakan pelana, disebutkan pelana. Dikatakan sarjun, fi unukihi saifun, dan pada kuda tadi, pada leher kuda tadi, saifun, pada tengkuk dia itu adalah sebilah pedang, sebilah pedang, Jadi memang biasanya Nabi membawa pedang ini bersama apabila melakukan ke mana-mana dia pergi. Lalu baginda bersabda, demi Allah. Kemudian Nabi pun bersabda, laqad wajadtuhu bahran, demi Allah sesungguhnya saya dapatinya, iaitu apa yang dapati dapati kuda ini berlari dengan pantas, jadi demi Allah saya mendapati kuda ini berlari sangat pantas, seperti laut, pantas laut, kita di perumpamaan, dia pantas seperti laut. Kita pantas lalunya seperti kilat. Tapi di sini tengok ya, berbeza dari segi cara pengolahan bahasa tu, ya. Dia maknanya cepat lintasnya lebih kuat sehingga seperti seorang seperti laut. Atau sesungguhnya ia berlari dengan pantas seperti laut. Dia lari seperti pantas. Kuda ni larian dia tu sangat pantas sehingga begitu cepat diibaratkan seperti laut yang luas, yang cepat, gelombang ini cepat menyambar itu. Jadi itulah yang dikatakan sebagai perumpamaan, bagaimana perumpamaan kepantasan, kuda itu yang ditunggangi, begitulah lajunya, ya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, kita pergi lihat kepada huraian hadis. Hadis ini sebagai apa yang beras. Jadi disebutkan sebagai Anas itu sebenarnya ialah Anas bin Malik. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang dia selalu banyak membuat meriwayatkan hadis Nabi. Sebab Nabi ini pernah Anas ini pernah menjadi bersama Rasulullah semacam sebagai khadam atau sebagai pembantunya lebih kurang dalam 9 tahun atau 10 tahun lah, lamanya dia bergaul dengan Nabi. Jadi Nabi Anas ini selalu banyak kita riwayatnya hadis daripada Anas. Jadi salah seorang perawi kita perawi ini ialah Anas bin Malik. Orangnya sederhana, dia tidak besar dan sederhana, dan orangnya sangat rapat dengan Nabi. Apa saja yang ada menguruskan urusan-urusan Nabi itu, dialah di antara orang yang
banyak mengorbankan masa untuk Nabi. Baik. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas tadi telah menyatakan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling baik. Ahsan ni apa ni, isim tafdil ahsan, hasanun baik, ahsan sangat baik paling baik, dikatakan paling baik, paling ghayatul husn sebab paling baik. Baik, maksud manusia yang paling baik ialah paling baik dari segi apa dia, Nabi pertamanya dari segi kejadian kejadian manusia ni adalah yang paling baik. Nabi adalah seorang manusia yang dicipta yang paling baik di antara manusia tadi dan manusia pun baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim manusia itu dicipta daripada tubuh yang takwim, iaitu yang baik, lengkap manusia itu dan manusia ni berbeza dengan haiwan-haiwan yang lain lah. Contohnya dengan binatang-binatang ternakan dan berbeza. Manusia dalam keadaan berdiri dia tegak berdiri dengan kepalanya di atas. Kalau kita lihat lembu, sama badan dia dengan punggung dia sama. Pada lembu, kuda, unta, semuanya itulah. Jadi dia sama, menghadap sama. Tapi manusia dicipta atasnya kepala. Kemudian diikuti dengan dada tempat untuk kita melakukan sesuatu. Dada kita, kalbun, hati di situ. Kemudian barulah perut. Kemudian perut barulah kita kita punya kemaluan kita. Kemudian barulah kaki. Tengok susunan tu daripada atas ke bawah tu sangat sempurna dari sini. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian jadi manusia, apatah lagi yang sifat Nabi kejadian, Nabi itu sendiri itu sangat paling baik dari segi kejadian. Keduanya dari segi akhlak, sebagai yang saya sebut ulang-ulang tadi, iaitu itu katakan husnul khuluq tadi ialah Nabi tadi, yaitu makarimul akhlak, orang yang sangat baik makalannya, dan sebagai uswah, sebagai contoh teladan untuk kita ikuti sifat-sifat Nabi daripada awal sehingga akhir ayatnya. Kemudian percakapannya juga, dari segi percakapannya orang yang paling baik dari segi percakapannya, budi bahasanya, sifat lemah lembutnya terhadap orang, musuh ke ataupun sahabat ke, dia akan menilai mengikut apa yang dipahami oleh Nabi sama, maknanya dia menghormati mereka. Mereka tadi orang miskin, orang yang tidak ada harta dan sebagainya, bagaimana melayani. Kalau dia memerlukan, dibantu apa yang ada pada Nabi. Kalau makanan apa yang diminta, Nabi tidak pernah kata tidak. Bahkan apabila Nabi ada orang meminta, Nabi akan beri apa yang ada di keliling dia tu. Satu ketika Nabi pernah pernah bertanya kepada Aisyah, apakah ada lagi makanan-makanan? Tak ada. Yang ada ialah kurma. Ini separuh kurma ni. Jadi apabila orang meminta, maka Nabi akan ulurkan kurma itu kepada orang yang berkenaan, dan Nabi tidak akan makan. Itulah contoh bagaimana dia memuliakan orang lain, lebih utamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Satu ketika Nabi juga pernah bertanya kepada zaujah dia atau isterinya tentang makanan. Jawabnya, tidak ada makanan ya Rasulullah pagi ini. Maka kata Nabi, wa ana shaim, aku nak puasa. Ini sunat ni ialah kita sebelum kita makan pada pagi ni, kita terus niat sunat sepuasa, maka kita dapat pahala. Inilah sikap tunjuk ajar Rasulullah kepada kita. Jadi perkataan dan juga perbuatan Nabi tidak menjolok mata. Nabi sentiasa sopan santun menghadapi orang lain, sama ada sahabat ataupun orang lain ataupun orang-orang yang ada sekelilingnya ataupun isteri-isterinya, sangat baik dari akhlaknya. Inilah uswah, dikatakan sebagai uswah hasanah. Baik. Apa lagi sifat-sifat Nabi yang dijelaskan dalam hadis ini ialah wa ajwa dan nas, orang yang paling pemurah. Jadi orang yang paling pemurah.
Orang yang paling pemurah. Ya, maksud manusia yang paling pemurah ini ialah paling banyak menyumbang, paling banyak menyumbang ataupun menderma dan memberikan apa yang baginda mampu. Jadi mengikut kemampuan Nabi itu yang saya sebutkan tadi. Ya, bila sesuatu makanan orang minta, Nabi tidak pernah kata tidak. Dia akan berkata iya. Yang mana iya itu maksudnya dia akan cari apa yang ada di sekelilingnya untuk memberikan apa saja yang ada untuk orang yang meminta. Jadi Nabi tidak pernah dalam sejarahnya Nabi tidak pernah mengatakan tidak, atau sebaliknya mengatakan iya. Jadi apa yang ada itulah yang diberikan. Ya, Nabi ya pernah ya apa ni sentiasa ya, walaupun dia tidak ada tetapi dia akan cuba dapatkan untuk orang lain. Inilah mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Baik, ya. Seterusnya ialah tentang wa asja'an nas. Asja'. Saja'ah ni maknanya berani. Asja' ni sangat berani, ya, paling berani. Asja' iaitu isim tahdil dikatakan ya, sangat berani, ya, orang yang paling beranilah biasanya. Paling ini perkataan Melayu paling ini maknanya menunjukkan sangat, sangat berani. Ya. Kalau orang lain dah tak ada orang lain yang paling berani melainkan yang dialah yang paling berani. Ya. Maksud manusia yang paling berani ialah paling berani mara ke arah musuh. Di antaranya contohnya ya, dalam jihad tanpa melarikan diri. Tak pernah dia melarikan diri daripada medan perang. Ya, di antara orang-orang dikatakan orang yang jahat itu ialah orang yang lari daripada medan perang. Itu orang yang di antara dosa-dosa besar ialah mereka orang yang melarikan daripada medan perang. Contohnya ialah orang-orang munafik di zaman Nabi Rasulullah. Ramai kalangan orang munafik ini apabila dia perang, dia lari daripada medan perang balik ke rumah dengan alasan berbagai-bagai alasan. Ya, kononnya kerana keluarganya tidak ada yang menjaga, kerana itulah menjadi alas orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Jadi dia manusia yang bermuka-muka munafik, iaitu talam dua muka, ya, iaitu sana sini tak guna, ya. Jadi nampak ia yang baik tetapi hakikatnya dia ini adalah memusuhi Islam itu sendiri. Walaupun dia mendakwa dia Islam tetapi hakikatnya kehidupan dia tidak menggambarkan sebagai seorang Muslim yang hakiki atau yang berakhlak mulia. Baik, kita dilihat dengan apakah tindakan Anas hanya menyebut 3 sifat tersebut. Ya. 3 sifat apa dia tadi? Ialah pertamanya ialah baik, ya, akhlak Nabi. Kemudian orang yang pemurah. Yang ketiga yang berani. Sifat tersebut merupakan suatu bentuk jawami'ul kalim, iaitu kata-kata yang ringkas. Jawab karim, ya. Kalau sebut kata sebut dengan 3 perkara itu akan merangkumi yang lain. Nah, maknanya sebut ini tetapi macam akhlak yang baik. Sebenarnya dalam akhlak baik itu sifat mahmudah itu berapa sebutkan sana, ada 10 di antara sifat-sifat yang mahmudah. Semuanya itu adalah menemukan satu je disebut, yang lain akan ada di dalam kandungan itu tadi. Tetapi mengandungi makna yang sangat luas kerana 3 sifat itu adalah induk. 3 sifat itu adalah induk kepada semua akhlak yang mulia. Ini sebagai induk, sebagai punca segala sumber-sumber akhlak yang mulia yang lain. Sebabnya ialah di dalam setiap manusia ada 3 kekuatan. Lihat apa yang dimasukkan dengan kekuatan bagi manusia itu. Kita lihat pertamanya ialah kekuatan yang berkaitan dengan rasa marah. Kita manusia ada satu perasaan marah. Sifat itu sudah naluri. Yang ada kata gharizah. Manusia akan dibekalkan daripada diri itu adalah sifat pemarah. Sifat marah, bukan pemarah. Sifat marah, ya. Sifat marah. Nah, sifat kesempurnaannya ialah sifat berani. Daripada hasil marah itu akan menghasilkan satu sifat positif, yaitu sifat berani. Kita memarahi musuh. Itu satu sifat. Nabi disebutkan Nabi ya, apabila dia menghadapi orang Islam dia akan melakukan satu kebaikan, tetapi apabila menghadapi musuh dia akan bertindak dengan tegas. Menghadapi orang kafir dengan sikap yang tegas, yaitu dia akan melawan musuh ini dengan daya yang upaya dengan adil, kerana itu memusuhi dia. Jadi kalau mereka memusuhi maka Rasulullah akan
menentang mereka dengan menghadapi sebagai di antaranya ialah peperangan. Jadi itu menunjukkan sifat berani ini adalah sifat yang positif dari segi itu ya. Walaupun asalnya marah itu satu sifat yang agaknya ya, sifat yang tidak baik, tetapi dari hasil marah itu ada satu sifat yang akan lahir itu ialah sifat berani, menjadikan kita berani. Kalau kita penakut, kita tak berani nak apa ya, untuk sebab kita tak ada rasa marah. Kita orang yang buat jahat, orang maksiat apa tu, kita tak ada apa-apa, kita tak ada rasa marah. Tapi kalau kita ada sifat marah, kita tak suka kepada itu, maka kita akan mengambil tindakan ya. Ya, sifat berani ya. Seterusnya ya. Yang keduanya kekuatan yang berkaitan dengan keinginan nafsu atau katakan syahwat, keinginan lah. Farizah ingin memiliki, ingin itu keinginan itu ya, sifat yang kesempurnaan ialah sifat murah hati. Jadi naluri keinginan itu ialah apabila kita kenakan kepada sifat positifnya ialah kita menjadi sifat murah hati ya, murah hati. Kerana kita manusia sifatnya ialah ingin memiliki. Jadi ingin memiliki itu maknanya kalau kita orang beri, kita akan ingin nak memiliki. Begitu juga orang pun ingin memiliki. Jadi untuk memberikan sesuatu yang baik, kita akan keinginan itu maknanya kita berikan pada orang itu untuk memberikan kepuasan pada diri kita. Jadi nafsu kita menjadi keinginan kita menjadi sifat pemurah. Jadi orang yang pemurah ni ya mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain, pemurah. Ya. Sifat yang ketiga yang ketiga tadi ialah kekuatan yang berkaitan dengan akal. Ni akal manusia ada akal, kekuatan dia akal. So, manusia ni nak bezakan dengan manusia dengan haiwan ialah akal. Ya, so, akal itulah yang menentukan membezakan antara baik dan jahat. Itu beza dengan binatang. Binatang tidak dia ikut semula jadi dia. Ya, kalau dia menanduklah. Itulah makanlah itu tadi. Tapi kita walaupun kita ada makan untuk itu mana, tetapi kita ada sifat ada akal. Akal boleh memilihkan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi inilah yang ya. Sifat kesempurnaannya, apa sifat kesempurnaan dari akal itu ialah menuturkan hikmah, ya, menuturkan hikmah dan kata-kata yang baik lagi bijaksana, ya. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Bagaimana dia nak menuturkan akal ni akan menyampaikan sesuatu daripada akal itu melalui yaitu menuturkan dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana. Dia pandai kita menilai bagaimana kita nak menyampaikan sesuatu, bagaimana kita nak menyatakan sesuatu daripada akal tadi. Ya, jadi itu semuanya adalah kaedah-kaedah kita bagaimana kita nak menyampaikan sesuatu daripada apa yang ada dalam akal kita, iaitu percakapan kita bagaimana melalui hikmah percakapan kita. Kalau kita nak menyampaikan satu dakwah, sampaikan dengan cara yang bijaksana. Itu ya. Dan kata-kata yang baik lagi bijaksana. Kata-kata baik dah ulang ya. Itu kata-kata yang baik, mana tak pernah dia bercakap perkataan tu ya, walaupun kita menyuruh orang tetapi perkataan itu lembut sehingga orang tertarik dengan apa yang kita harapkan. Inilah yang terbaik kita ya. Jadi kalau kita tahu cara menggunakan akal, maka sempurnalah. Tapi kalau kita akal kita ada tetapi kita tidak tidak pandai menggunakan kaedah-kaedah hikmah dan untuk menyampaikan, itu kadang-kadang menjadi sukar. Walaupun niat dan nawai itu yang baik, tetapi kadang-kadang akan menimbulkan masalah pada diri orang tadi ya. Yang merupakan bukti kebagusan bakat semula jadinya ya. Jadi bila menampakkan akal dia apa dia sampaikan melalui kebijaksanaan tadi menilai, maka itu nak menggambarkan bagaimana cantiknya bakat yang semula jadi pada manusia tadi ya, kebaikan dia ya. Walaupun dia marah dalam naluri ini marah, tetapi dia cara menyampaikannya dalam cara yang bijaksana, maka orang tidak rasa apa-apa ya. Jadi itulah kelebihan orang yang mempunyai hikmah budi bicara dan bijaksana. Walaqad habis kita pergi kepada seterusnya pada ayat yang hadis tadi. Walaqad fazya ahlul madinati dzatalain, ini nak menceritakan kisah tentang keberanian Nabi menyatakan sesuatu, keberanian Nabi untuk menghadapi sesuatu. Dia kata ini satu kisah
Walaqad fazi'al ahlul Madinah. Sesungguhnya penduduk Madinah pernah ketakutan. Fazi'ah ini mana satu yang mengejutkan, yang memeranjatkan. Ahlul Madinah datanglah satu malam berlakulah ya sesuatu yang menggemparkan penduduk Madinah. Ya. Jadi perkataan fazi'ah itu ya ialah maknanya ia takut. Fazi'ah yang menakutkan. Sesuatu yang bunyi kuat yang menakutkan. Itu faza'. Faza' ya. Penduduk Madinah diketakutan kerana mereka mendengar suatu bunyi yang kuat pada waktu malam. Ya, ini kisah yang berlaku ya di zaman Rasulullah. Ketika apa bunyi yang didengar begitu kuat, ya, dentumannya di kawasan tertentu, jadi menjadikan takut ya, dengan suara itu tadi. Mereka bimbang jikalau diserang oleh musuh. Ya, itulah orang Islam ni sentiasa menghadapi musuh sepanjang masa, ya tidak akan terhenti-henti musuh. Kalau dalam medan perang, peranglah, tetapi dalam medan masyarakat ialah musuh-musuh yang ada dalam masyarakat, dan juga musuh daripada diri kita sendiri, iaitu nafsu kita, ya nafsu kita. Jadi juga kita nak menghadapi nafsu kita juga bukan satu perkara yang mudah, yang perlu kepada satu kaedah yang boleh menyelamatkan kita ya dari itu. Ini ya. Baik. Mereka bimbang kalau diserang oleh musuh. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Madinah, pantalakan nasu kibalal saud. Maka penduduk itu terus pergi pergi ke arah bunyi yang kuat itu tadi ya. Itu ya. Fastaqbalahu Nabi. Lalu mereka disambut oleh Nabi. Tiba-tiba Nabi rupanya sudah ada di situ lebih dahulu daripada orang lain. Nabi sudah ada di situ. Tengok ya, nak menunjukkan bagaimana Nabi, prihatinnya Nabi dalam sesuatu perkara yang ada di dalam masyarakat. Ya, ada sesuatu yang boleh menakutkan, maka Nabi sudah awal-awal sudah ada sampai di situ. Bagi dia telah mendahului orang ramai ke tempat datangnya bunyi itu. Jadi Nabi lebih awal. Kalau kita tunggu apa orang lain dengar apa, ada satu kaedah kata dia bila kita tunggu dan lihat, jadi itulah perangai orang yang melambat-lambatkan kerja. Tapi Nabi tidak, terus dia buat tindakan mengikut apa yang seperti diperlukan. Pantolkan ini sabaqan nas ila saud qad sabaqa, sesungguhnya Nabi telah sampai lebih dahulu daripada orang ramai ke tempat datangnya bunyi itu tadi. Jadi rupanya Nabi sudah ada di situ. Jadi di bawah itu dinyatakan tentang kibala ya, kataan kibala, pantolkan nas kibala saud, ke arah. Mana arah artinya ke arah bunyi yang kuat yang menakutkan tadi. Mana yang arah ya. Jadi kibala maknanya kalau qablu maknanya sebelum. Kalau kibala maknanya arah. Arah ya. Arah tuju mana arah dia. Sebab itu katakan kibala, kiblah. Tahu tu kiblah? Kiblat. Kiblat tu maknanya arah kita. Kita sembahyang mengikut arah kiblat. Ini kita kena faham. Kiblat tu arah ya. Arah ya, bukannya kiblat, arah kiblat tu saja yang kita nak tentukan di mana. Jadi tak bolehlah kalau kita sembahyang tidak mengarah kiblat. Jadi kiblat tu berada di Mekah sana, di arah dia sana. Jadi kita menghadap ke kiblat, tidak menghadap atau membelakangkan kiblat. Kiblat ni mana arah. Arah yang ditentukan sebagai kiblat solat kita lah ya. Baik. Nabi SAW telah mendahului mereka ke tempat tersebut dan menyelidik perkara yang sebenar. Nabi sudah menyelidik apa yang berlaku di situ. Jadi bagi Nabi, tetapi baginda SAW tidak mendapati apa pun yang patut dibimbangkan. Sebenarnya tidak ada apa yang patut dibimbangkan tentang bunyi yang kuat itu tadi. Lantaran itu baginda pun pulang sambil menenangkan mereka. Jadi Nabi sampai ke tempat itu dan dia pergi, dan dia dalam perjalanan dia berhenti di situ, dan orang yang ramai yang nak pergi ke arah bunyi tadi sudah ada di situ.
berhenti di situ dan Nabi pun memberitahu tentang perkara-perkara yang akan kita sebutkan tadi lah. Jadi dia dah pulang daripada tempat bunyi yang katakan bunyi yang kuat tadi, dia dah pergi kat sana. Jadi orang ini baru setelah jalan dia dah jumpa Nabi dan Nabi dah menjadikan dah tahu apa sebenarnya yang berlaku itulah ya. Tak ada apa-apa sebenarnya. Baginda akan wahwa yaqulu, kemudian Nabi pun menenangkan mereka, Nabi menenangkan supaya jangan rasa takut dan sebagainya. Apa yang katakan ialah bahwa yaqul lan tura'u lan tura'u. Baginda bersabda jangan takut, jangan takut. La tahaf, la tahafu. Jangan kamu takut, jangan kamu takut. La tura'u, jangan kamu takut, jangan kamu bimbanglah, maksudnya lah tentang apa yang bunyi yang berlaku tadi. Baginda SAW bersabda demikian bagi menghilangkan kegelisahan mereka ya, maknanya dia rasa gelisah apa yang berlaku tu dia takut ya. Jadi orang ni takut dari keadaan maknanya khawatirlah apa yang berlaku tu tadi, menenangkan ketakutan mereka serta menzahirkan kesihan, belas dan keprihatinan. Menunjukkan bagaimana Nabi belas kesihan terhadap orang-orang yang terkejut dengan kejutan-kejutan yang menakutkan tadi. Jadi Nabi ada satu sifat kata belas kasihan kepada mereka. Jadi nampak wajah dia tu menandakan dia sayu melihat apa ni apa tindakan orang ramai yang berkusu-kusu untuk mencari ke tempat bunyi yang kuat tadi ya. Kemudian baginda pun baginda keprihatinan baginda terhadap mereka. Baginda bersabda jangan takut, jangan kamu bimbang lah. Mana itu ya, takut itu maknanya jangan kamu bimbang, jangan kamu risau ya. Tidak ada apa-apalah. Jadi banyak dua kali disebutkan la turahu. Wa huwa ala farsil li Abi Talhah. Nabi sedang duduk ya, ada duduk baginda sedang menunggang kudanya di atas kuda kepunyaan Abu Talhah kepunyaan Abu Talhah yaitu Zaid yaitu Talhah siapa dia ialah Zaid bin Sahal al-Ansari, yaitu sahabat Ansor bukan Muhajirin sahabat Ansor, itu orang penduduk Madinah tetap Madinah yang masuk Islam yaitu Talhah Abi Talhah kudanya itu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Laqad wajadtu bahran. Nah, ini perkataan ini satu pemisalan, satu pemisal tentang kecergasan, kepantasan kuda yang ditunggangi tadi. Demi Allah, sesungguhnya saya dapati kuda ini berlari dengan pantas seperti laut. Nah, perbandingannya tidak sama dengan kita. Kalau kita pantas, selalunya kita pantas seperti halilintar. Bagaimana seperti kilat. Kilat bunyi halilintar. Kalau puan cepat pantas inilah seperti yang disebutkan tadi. Seperti kilat seperti kilat. Jadi maksudnya kuda ini seperti laut dari segi luas langkah dan kelajuan lariannya. Bagaimana kepantasan kuda ini nak menggambarkan pantasnya kuda si Abu Talhah tadi. Seolah begitu luas gerakan dia tu maknanya kebebasan itu begitu kuat untuk dia berlari. itu sebagai sampingan lah Nah, sebenarnya ceritakan tentang keberanian Rasulullah itu sendiri pergi meninjau sesuatu perkara yang boleh menakutkan orang ramai sebagai suatu usaha yang dibuat oleh Nabi sebagai seorang pemimpin sangat prihatin kepada orang yang dipimpin dalam masyarakat. Inilah kalau boleh menjadikan contoh kita kepada diri kita, kepada orang lain, khususnya kita sebagai ahli keluarga, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua masyarakat, semuanya dan juga dari segi semuanya sebagai keprihatinan keadaan ada yang sekarang ini prihatin dengan COVID dan sebagainya, merupakan menggambarkan mereka bukan dia takut itu, tetapi mereka mahukan rakyat lebih tenang, lebih selesa dan berhidup seperti biasa sedia kala menghadapi COVID yang menghadapinya sekarang. Jadi ini semuanya adalah merupakan sebagai satu ciri-ciri kepertanggungjawaban Nabi kepada para
para muslimin dan pada rakyatnya, itulah dengan negara kita ya. Mereka ya, prihatin sehingga mengadakan apa saja yang boleh untuk membantu rakyat supaya dapat hidup selesa seperti sedia kala. Ini kita sama-samalah kita berdoa mudah-mudahan kita dihapuskanlah segala wabak-wabak yang ada di negara kita ni kerana usaha-usaha yang telah pun dilakukan oleh pihak-pihak pihak pemerintah dan juga kepada pihak yang swasta dan juga NGO-NGO. Mudah-mudahan ya kita sedikit masa lagi kita akan dapat hidup selesa sedikit demi sedikit insya-Allah. Dengan usaha kita sama-sama kita ada SOP kita. Baik, kita pergi kepada pengajaran. Apakah pengajaran daripada matan hadis yang kita bacakan tadi? Huraian tadi ialah pertamanya, satunya kita dapat kesimpulan bahawa Nabi adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Paling. Sebab paling itu dah husnul khuluq. Maksudnya Allah dan Nabi sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya ulang-ulang baiklah. Ya, itu ya. Yang keduanya, Nabi adalah manusia yang paling berani. Itu yang telah pun ceritakan tentang tadi dari dari segi riwayat hadis, daripada hadis matan hadis tadi, ya, keberanian baginda dibuktikan oleh tindakan baginda sebagai seorang yang paling awal menyelidiki perkara sebenar tentang bunyi kuat yang telah menggemparkan penduduk Madinah pada suatu malam, ya. Di mana keberanian Nabi tadi untuk memastikan benda itu tidak berlaku dan benda itu apa yang sebenarnya. Ya. Peristiwa ini juga membuktikan bahawa baginda ialah manusia yang paling kuat iman. Ya, iman, apa yang dikatakan sebagai iman ialah akidah dia. Akidah iman dia ialah percaya Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang berlaku adalah daripada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keyakinan kita. Ya, sesuatu datang daripada Allah. Manusia yang paling kuat imannya dan tekad, ya, dan orang yang mempunyai satu ketekatan, satu ketekad ni ialah suatu kehendak, ya, tekad, kita bertekad, ya, sungguh-sungguh, iaitu kerja, iaitu kita sungguh-sungguh membuat sesuatu kerja, ya, prihatin dan tekad. Ya. Baginda juga manusia yang paling bersegera, ya, untuk menolak bencana dan kesusahan. Contoh itulah. Sebelum orang bertindak, Nabi sudah bertindak dulu untuk segera untuk menolak bencana dan kesusahan. Ini Nabi orang yang pertama, bukan dia melambat-lambatkan, biarlah orang lain tengok dan lihat, tengok, dengar dan lihat. Jadi itu tak boleh bertindak. Dia lambat bertindak. La tuakhir amala yaumin ila ghadin, dalam bahasa Arab. Jangan tangguhkan kerja hari ini hingga hari esok. Jadi mana kita melambat-lambatkan suatu kerja yang menyukarkan diri kita sendiri akhirnya. Jadi kita bertindak segera dengan cara bijaksana. Dengan bijaksana untuk bertindak, bukan melulu. Maknanya tindak tu maknanya dengan prihatin apa yang akan dilakukan untuk perkara yang terbaik untuk diselesaikan. Dalam mencontohi baginda terdapatlah kesempurnaan sifat lelaki sejati serta kekuatan, keazaman dan tekad, ya, iaitu sifat-sifat Nabi boleh kita jadikan uswah atau contoh, iaitu sifat lelaki yang sejati ialah sifat yang berani, yang bertegas dan segera bertindak, tidak melambat-lambatkan, ya, satu tindakan, serta kekuatan, keazaman dan tekad, ya. Ada satu kekuatan pada diri dia, keazaman dia, ya, azam dia. Azam tak, ya tawakal Allah. Ya, kita berazam, kita laksanakan dan tawakal kepada Allah. Kita usaha dan kita serah kepada Allah. Inilah dia dikatakan akidah yang dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Keazaman dan tekadnya, tekad maknanya kesungguhan dia tu. Usaha tu dengan sungguh-sungguh, bukan dia main-main maknanya, ya. Maksudnya kita teruslah kita pergi ke hadis yang kedua, mudah-mudahan kita dapat masa, ya, kita boleh dan masanya. Yang ni hadis yang kedua ni saya bacakan hadis ni dan kita beri pahaman saja. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala ma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu qala la, rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Tengok, ya, bagaimana sifat Nabi, ya. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
beliau telah berkata, ya, Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali dipinta sesuatu lalu baginda berkata tidak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Tirmizi. Maknanya sesuatu apa saja yang dikemukakan kepada Nabi tidak ada sebut kata lah, bahkan disebut na'am, maknanya ya. Iaitu sebagai soalan atau permintaan. Yang ini maksudkan ialah permintaan orang kepada dia, dia tidak pernah menolak apa permintaan itu dan akan tolong setakat yang dia boleh. Ya, dia akan beri. Sehinggalah kalau dikatakan sebiji kurma pun yang ada pada dia, itu pun dia serahkan pada dia. Apatah lagi kalau yang lebih besar lagi, ya, dari segi harta, rampasan dan sebagainya, milik dia, milik orang ramai, ghanimah itu akan diserahkan kepada Nabi, kepada umat Islam pada masa itu, dan dia tidak apa harta rampasan itu dia tidak dimalamkan atau bermalam. Itu seboleh-bolehnya kalau berada pada waktu siang itulah diselesaikan untuk dibahagi-bahagikan kepada mereka yang berhak. Nabi tidak pernah, ya, dan dia tidak suka untuk menyimpan barang-barang yang untuk orang ramai. Sebaliknya dia akan cepat bagi-bagikan sebelum, ya, waktu malam. Insyaallah begitulah, maknanya begitu cepatnya dia bertindak untuk memberikan harta ghanimah itu kepada mereka yang berhak. Ya. Maksud Nabi tidak pernah sama sekali dipinta sesuatu ialah sesuatu daripada perkara-perkara dunia. Ini perkara dunia lah. Apa yang diminta lah. Macam-macam minta pakaian, minta apa makanan, minta apa saja tempat tinggal dan sebagainya. Nabi akan usahakan. Dia kata tidak, kata tidak. Tengok cantiknya. Nabi tidak sentiasa sifatnya ialah positif, positif bukan negatif. Bukan kalau kita tak ada, belum lagi, nantilah, insya-Allah lah, dan banyak lagi alasan. Tapi Nabi tidak. Dia kata na'am, maknanya ya. Dia kata bukanlah, tapi kata na'am. Ya, apabila diminta, dia su'ilah, apabila diminta, dia akan jawab insya-Allah. Na'am maknanya dia akan insya-Allah tu na'am, ya, maknanya ya. Jadi inilah sifat Nabi yang sangat luhur. Ya. Wa qala la, maknanya qala la maknanya baginda lalu baginda berkata tidak, ya, tidak pernah dia menolak sesuatu permintaan. Berhubung hal ini, ya, para sahabat pernah menyatakan ini tentang apa ni dia kan syair yang kata dia ialah ma qala la qatu illa fi tasyahudihi laula tasyahud lakanat la'awhu na'am. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali berkata tidak kecuali di dalam tasyahudnya, iaitu perkataan la ilaha illallah. La itu dah dulu kan. Kalau tak kerana tasyahud, pasti dia tidak gunakan perkataan la. Tapi kerana itu tasyahud, maka dia gunakan itu sebagai la, itu sebagai permulaan kata itu. Baik. Nabi tidak pernah berkata tidak dengan maksud tidak mahu memberi sesuatu pemberian. Maknanya tidaknya, saya tak beri. Saya tak pemberian. Maknanya orang tu meminta, Nabi tidak pernah kata tidak. Ya, kalau dia orang minta. Bahkan baginda berkata tidak untuk memberi alasan. Bahkan baginda berkata tidak untuk memberi alasan tentang ketiadaan apa yang dipinta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan tidak, sebaliknya dia akan mengatakan ya dan diusahakan untuk mendapatkan. Baiklah. Itu kita pergi kepada hadis yang tiga. Ya, baik. Kita pergi kepada masuk perkara istilah. Ini kita ambil yang tuan-tuan boleh bacalah ujungnya itu tentang hujah-hujah yang itu, ya. Tentang perkataan ya itu Nabi tidak pernah mengatakan tidak, tapi mengatakan ya na'am. Ya. Baik, pengajaran hadis ini adalah dalil yang menunjukkan ujian kepada sikap, iaitu maknanya mengenai Allah, menguji sikap pemurah hati dan dermawan orang yang pemurah hati, yaitu orang yang pemurah hati adalah menjadi sifat, dikatakan sifat yang mahmudah, sifat yang baik. Kemudian keduanya ialah celaan kepada sifat bakhil. Sebaliknya sifat bakhil, perkataan la itu bakhil itu, la itu sifat yang bakhil dan enggan memberi apa yang dipinta. Jadi celaan, ya. Dicela yang pemberi, yang memberi pemurah sebagai dan dermawan itu sebagai satu ujian, ya, satu sifat yang mahmudah. Tapi sifat yang mazmumah ialah
sifat yang bakhil, yang enggan memberi, ya, yang meminta apa yang diminta. Jadi dia bezanya di antara mazmum dan mahmudah adalah sifat manusia. Baik. Kita pergi kepada hadis yang ketiga lah sebelum-sebelumnya kita kalau boleh dapat yang hadis ketiga ini ada masa sikit dalam 10 minit. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarrabul zaman wa yanqusul amal wa yulqash syuh wa yaksurul haraj. Qalu mal haraj wa mal haraj qala al qatlu rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Baik. Terjemahan matan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, juga salah seorang yang banyak merawikan hadisnya. Beliau berkata, ini meriwayatkan Rasulullah ya. Qala dia berkata, qala Rasulullah, sabda Rasulullah SAW telah sabda Rasulullah SAW, zaman semakin hampir. Qala Rasulullah yataqarrabu zaman, satunya yataqarrabu zaman maknanya zaman semakin hampir. Kita semakin hampir, kita semakin dekat. Zaman akan semakin dekat dengan apa yang akan berlaku. Dulu jauh, kita masa kita budak, kita muda, kita tua, tetapi semasa itu akan berjalan, terus berjalan, dan kita sudah dekat kepada penghujung. Ini katakan hampir. Jadi hampir kiamatnya zaman hampir kiamat. Umpamanya itu maknanya sudah dulu dah jauh, sekarang ini dah dekat dengan apa yang akan berlaku. Ini dikatakan ya taqarrab ya, hampir sampailah. Jadi apa yang akan berlaku, bencana dan sebagainya itu adalah akan hampir pada kita, ujian dan sebagainya. Baik. Kemudian amalan yang baik semakin kurang ya, yaitu wayang kusul amal, yaitu amal itu banyak tetapi kurang. Wayang kusul amal, amalan yang baiklah, amalan yang jahat itu banyaklah, makin banyak. Amal yang baik ini semakin kurang. Jadi mengapa nanti kita bincangkan dalam hadis ini tentang mengapa semakin kurang, yang amalan baik makin kurang. Mengapa sepatutnya kita makin kita amalan kita banyak? Karena ada sebab-sebabnya, di antaranya ialah kita tidak memahami apa yang dikatakan sebagai sunnah Rasulullah tadi. Banyak perkara-perkara yang kita tinggalkan semata-mata kita pentingkan keduniaan daripada untuk Allah Ta'ala, untuk akhirat. Jadi kita utamakan dunia, itu menjadikan perkara-perkara yang baik-baik sudah ditinggalkan, tapi yang buruk dilakukan. Ataupun kerana kesibukan, itu yang berlaku, kurang beramal. Sifat kedekut, juga yang ketiga ialah sifat ketika wayul qasah ya. Sifat kedekut ni, bakhil ni dicampakkan ke dalam hati manusia. Sifat bakhil Allah lontarkan kepada manusia, maknanya Allah dengan sendiri manusia je akan satu ada gharisah yang ini kan bakhil. Bakhil itu wujud dalam diri manusia. Jadi sudah tertanam dalam diri manusia itu sifat bakhil. Ini yang sangat dibimbangi ya. Baik ya. Kemudian yang ketiga ialah bencana, wayak surul haraj. Bencana, malapetaka, bala dan sebagainya. Bencana yang menjadi ujian kepada manusianya yang semakin banyak ujian yang semakin banyak. Ya, jadi diuji ya, jadi semakin banyak. Jadi ujian, bencana di situ ialah kehancuran apa yang berlaku, kemusnahan dan sebagainya itu, yaitu yang akan menjadi ujian. Jadi bila ada bencana dan ada kesakitan, ada itu sebenarnya sebagai ujian kepada kita setakat mana kita boleh bersabar, boleh kita mengatasi dengan kita ingat kepada Allah SWT. Ini semuanya adalah urusan Allah Ta'ala. Kalau kita sedar, maka itulah yang sebaik-baiknya. Tapi kalau kita tidak kembali kepada Allah, itulah yang menyekarkannya. Jadi ini yang berlaku bencana-bencana ni, kadang-kadang orang mengutuk bencana atau ayat yang berlaku sekarang ni, gempa bumi sana sini dan sebagainya, bukan ini berlaku
kebakaran dan sebagainya. Ini bencana-bencana yang menimpa kepada manusia. Manusia akan diuji dengan ujian-ujiannya. Tabarakal jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala, ya. Hidup dan mati menjadi ujian, ayu ahsanu amala, mana yang terbaik amalan-amalan orang ini. Jadi Allah akan nilai melalui bencana-bencana ini dengan mana yang orang ini melakukan kebaikan, mana yang melakukan kejahatan, ya. Ini Allah, ya. Semakin banyak, kemudian mereka pun bertanya. Jadi bila empat perkara yang disebutkan oleh Nabi tadi, sahabat-sahabat bertanya, mal haraj, apa dia haraj ya Rasulullah? Al haraj ini apakah bencana yang disebutkan di situ? Bencana itu apa di bencana itu? Baginda menjawab, pembunuhan 2 kali diulang. Selalu Nabi untuk menegaskan litakid ni selalunya dia akan diulang dua perkataan itu, ya, 2 kali itu menunjukkan pentingnya perkara itu. Jadi dia ditakkidkan dengan perkataan diulang, ya. Kadang diulang kata-kata itu menjadi, ya, al-qatlu pembunuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, ya. Coba apa yang dimaksudkan ini, kuragan sikit apa ni melalui matan ni, hadis ni. Zaman semakin hampir. Apa yang dimaksudkan zaman semakin hampir? Ialah zaman semakin hampir. Zaman itu sendiri semakin hampir dari segi kejahatan, sehingga awalnya menyerupai akhirnya. Ya, kejahatan di depan itu kita memang akan menghadapi satu kejahatan yang akan berlaku. Contohnya ialah apabila kita menghadapi sesuatu itu, apabila bencana itu akan menimpa, akan lebih lagi. Ya, kita tahu, ya. Kita akan menghadapi akhir zaman nanti ialah kiamat. Kiamat satu benda yang akan berlaku, ya, kiamat yang sangat menakutkan. Nah, itu akan hampir sampai. Sehingga awalnya menyerupai. Yang keduanya, atau zaman yang semakin hampir dari segi keadaan manusia pada sesuatu zaman. Nah, ini ya jugalah keadaan. Jadi kita semakin akhir zaman semakin banyaklah malapetaka atau bencana yang berlaku. Baik. Di antaranya ialah kerosakan lebih banyak berlaku di kalangan mereka. Ini kerosakan, kebinasaan, bencana sana sini, huru-hara sana sini, ya, perang sana sini tak habis-habis. Semuanya itu adalah berlaku kerosakan, ya. Hampir semakin banyak kerosakan semakin berlaku, ya. Tengok sekarang ni yang berlaku bencana COVID dan sebagainya. Tengok, ini semuanya adalah menjadi ujian kepada kita setakat mana kita boleh menyelesaikan dengan kita ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu adalah merupakan suatu takdir Allah yang ditentukan kepada kita untuk kita menyelesaikan masalah itu dengan cara yang ingat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Ataupun umur mereka sudah pendek, juga umur itu pendek, satu bencana, umur pendek, ya. Jadi kita sudah hampir, kita kalau kita fikirkan umur kita sudah sekarang ni hampirlah 60 tahun, 70 tahun, tapi sebenarnya kita telah lalui begitu panjang masa, tetapi yang hujung itu semakin dekat. Jadi kita sudah tinggalkan tempat yang lama tu, kita ke depan, dan di depan tu sudah hampir dengan kita, dah dekat dengan kita. Jadi itulah, ya. Jadi inilah yang akan berlaku, ya. Ada umur kita sudah makin pendek, bukan makin panjang. Orang yang panjang tak betul lah. Itu umur kita, yang kalau umur kita sekarang ini akan tinggal berapa yang akan ke depan, itu makin pendek lah, bukan makin panjang. Panjang tu kerana kita tak ingat jumlah dia tu. Tapi kalau kita nak fikirkan, semakin kita semakin tua, mana itu tinggal berapa hari, tinggal berapa saat, tinggal berapa hari, ini menunjukkan semakin kita pendek umur kita pun, ya. Atau pengeluaran hasil dan amalan kekurangan pada zaman berkenaan, atau boleh juga ditafsirkan dengan cara apa penghasilan kita, ya, dari segi kita tengoknya kebaikan. Kita sana sini berperang, sana sini tak habis-habis untuk berperang, untuk berpuasa, masing-masing nak duduk dalam kekuasaan dia, ya, akan memerintah, akan itu sebenarnya. Itu semuanya rebutan-rebutan yang boleh, ya, yang menimbulkan banyak masalah-masalah disebabkan haraj tadi, ya. Apabila berebut-rebut berpuasa, berebut itu ini, apa yang berlaku, tengok terjadi sekarang ni, ini semuanya menjadi iktibar kepada kita, menjadi peringatan kita bahawa sesuatu yang berlaku itu suatu ujian kepada kita. Sesuatulah kita adalah menyelesaikan dengan
yang terbaik ya, dengan bijaksana ya. Wajadilhum billati ihsan, dengan kita berbincang dengan yang paling baik, bukan kita bergaduh untuk merebut sesuatu. Inilah yang kita pikirkan ya. Zaman ini sudah akhirnya mereka berebut apa sajalah, berebut harta, berebut kekayaan, berebut apa lagi, tangkat, pangkat, kedudukan dan sebagainya, berebut-rebut nak duduk lebih daripada orang lain. Atau zaman sebuah negara dan suatu kurun semakin hampir. Nah, kurun kita lah, kurun berapa sekarang ni? Kurun yang ke berapa dah? Kurun 21, dan semakin ke depan, kurun ke depan tu semakin pendek, bukan makin panjang. Yang panjang yang kita dah lalui, yang kurun yang dah lalui dah berapa kurun, 20 kurun yang lepas. Tengok berapa panjang. Yang ke depan kita tak tahu berapa tinggal. Ya, lantaran itu negara-negara cepat berakhir. Banyak juga negara-negara yang sudah musnah dan sebagainya. Sebabkan perkara-perkara bencana yang berlaku di dalam negara itu ya, negara-negara yang musnah, peperangan tak habis-habis, dengan peperangan buat nak rebut kuasa, masing-masing nak berkuasa, yang salah nak berkuasa juga ya. Atau zaman sebuah negara dan negara-negara yang cepat berakhir, kurun-kurun pula cepat berlalu. Kurun berapa sekarang ni, nak kira kurun 21, kurun 22 akan berlaku. Jadi semuanya itu akan tinggal yang sedikit yang ada, yang sudah lama kita lalui, dah lama berpuluh-puluh tahun dunia dah ya, yang sudah ada ya, dia akan kiamat, akhirnya akan kiamat. Nas-sa'ata la'atiyatun la raiba fih, sesungguhnya saat atau hari kehancuran itu saat atiyatun akan datang, la raiba fih, tidak dapat diragukan lagi. Jadi itu semuanya jadi peringatan kita, apa yang ada di depan kita itu sedikit, yang ada dah banyak di belakang kita, dah kita lalui, nikmat-nikmat banyak kita lalui, tapi kita tidak lagi nak bersyukur dengan nikmat yang kita telah dapat ya. Sebaliknya kita masih nak menagih sesuatu yang kita tidak mampu nak ditagihkan ya. Baik. Kemudian wayang kusul amal. Ini situ tentang mataan amalan yang semakin kurang. Maksudnya amalan semakin kurang ini ialah amalan ketaatan. Amalan ketaatan, amalan kejahatan makin banyak. Yang amal ketaatan yang kurang. Kerana manusia sibuk dengan dunia. Jadi ke dunia ni, dunia telah menyibukkan kita. Di antaranya ialah kita sibuk dengan kedudukan, pangkat, derajat dan sebagainya, yang kita kejar-kejar, tetapi akhirnya kita ada di penghujungnya. Ya, ujungnya kadang-kadang belum sempat apa-apa dah habis. Inilah kerana kita terlalu gairah dengan keduniaan, maka akhirat kita lupa. Sebab itu wala tansa nasibaka, benarnya apa ni disebutkan tu, malidunyaka ka'annaka tamu malidunyaka ka'annaka seolah-olah kamu hidup selamanya, dan apabila dan ingat pada akhirat, dan seolah kamu akan mati pada hari esok. Ya. Wa amal li akhirata kanaka tamutu ghadan. Wa amal li dunyaka kanahu tamu tu amadan. Kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi semuanya kita nak kena fikir mana yang kita nak pilih. Baik. Wayang amal, kemudian kita wayul qasyah ya, sifat kedekut yang dicampakkan. Yulqa maknanya ya, dan yulqa syuha ya, maknanya maksudnya ialah suka sifat kedekut yang serta tamak dicampakkan ke dalam hati manusia atau dicampakkan ke dalam hati mereka ya. Wa yuksarul haraj. Ini kedekut ni dah ada di mana, dia telah ditempatkan dalam diri manusia banyak ya. Kita hud dunia wa karahatul maut. Ini wahan. Ya, kita akan sampai kepada satu masa mengapa manusia itu, kerana dia al-wahnu. Apa dia wahnu ya Rasulullah? Hud dunia wa karahatul maut. Ya, suka pada dunia dan benci kepada kematian. Dia takut, dia tak mau mati. Seolah-olah gitu, tapi mati tetap menunggu. Kita ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal kamu, tidak ada ditangguhkan walau sesaat. Ya, cepat pun tidak, lambat pun tidak. Saat mengikut apa yang telah ditentukan. Inilah kita ingat ya. Baik. Wayak suruh ya, wayak surul haraj ya, mahwal haraj, apa dia yang dimaksudkan dengan bencana, iaitu yang ujian untuk manusia semakin banyak, ujian akan semakin banyak. Mereka pun bertanya, apakah
bencana itu, maka al-kharaj ya. Perkataan kharaj ini baca dengan ini maknanya al-kharajnya lah bencana lah. Qala bencana di antara kharaj itu ialah al-qatlu yaitu pembunuhan, bukan peperangan. Al-qatlu sebelah sini pembunuhan. Jadi kalau peperangan lah, yang pembunuhan tengok yang berlaku. Bunuh diri, bunuh itu, bunuh ini ya. Semuanya itu berlaku. Bunuh, merompak membunuh orang dan sebagainya. Ini semuanya adalah huru-hara yang akan berlaku di akhir zaman nanti, di mana manusia akan menghadapi semuanya dalam keadaan yang sangat menakutkan ya, sebagai ujian dan menakutkan. Jadi apapun kita lihat dari sini ialah pengajaran hadis ini adalah kesan agar kita menghindari dari bersifat bakhil, satu. Yang kedua, peringatan supaya kita menjauhi sifat bakhil, jauhkan sifat bakhil. Itu pertama ialah sifat. Yang ketiga ialah tuntutan agar kita berakhlak dengan lawan sifat bakhil, yaitu akhlak yang pemurah, yaitu sifat pemurah. Apapun inilah yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan memberikan manfaat pada kita yang dalam keadaan kita ya, cara tidak talaki, tapi kita cara maya ini yang kita tak dapat sangat kita nak membincang ya. Jadi saya harap kalau ada sebarang pertanyaan bolehlah sama-sama kita bincangkan, dan kalau boleh saya jawab insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan-soalan insya-Allah. Ustaz Wali, jangan Ustaz. Ada soalan? Saya dah semua dah pandai lah semua. Assalamualaikum Ustaz. Soalan. Sambil dengar. Lekat. Apakah salah satu soalan? Apakah perkataan asas bagi tara'ah? Dia soalan nahu, dia tanya tara'ah. Ra'a ya, ru'a'u maknanya itu menjaga ya, ra'a ya. Ra'a maknanya takut ya, itu ialah beza dia lah. Ra'a ya, ra'a maknanya itu maknanya bertanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ra'in, itu maknanya itu menjaga ya, ra'in menjaga. Yang ini ra'a yar'a maknanya dia ialah takut ya. Perkara yang kamu bimbang ya. Ada satu golongan dia omong badana atau badana. Tahu, pernah dengar? Mau tidak? Cakap tahu tak badana? Ibu cakap juga. Dia ada satu Ada soalan yang jangan takut lantaran. Ada soalan ni daripada para peserta sekalian? Tak ada. Semua dah pandai. InsyaAllah. Semuanya dah faham lah. Sebenarnya ini adalah perkara umum ya. Jadi kalau tak ada soalan, kita
boleh tamatkan di sinilah. Oh, ada satu soalan lagi Ustaz. Ya. Ambil cuba tengok ni. Bagaimana nak imbangkan memberi dan menyimpan untuk masa depan Ustaz? Ya. Baik ya. Macam mana kita nak imbangkan ya, maknanya nak imbangkan antara memberi dan menyimpan. Ini memang dua-dua perkara yang semuanya baik. Memberi baik, menyimpan pun baik. Ya, kalau memberi maknanya kita sebagai pendermawan, maknanya imbangnya itu maknanya kita nilailah apa yang kita termampu kita ya. Ya, kita sebagai manusia biasa, bukannya kita orang yang ni maknanya kalau benda yang kita nak dermakan itu ya semuanya adalah dengan cara kita menerima, kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu untuk kita dermakan. Tapi kalau kita tidak ada nak ingin nak menerima, bagaimana kita nak mencari? Ya, jadi perkara ini mesti mencari. Bila mencari kita boleh menerima. Tapi kalau kita tak mencari, tak menerima, macam mana? Macam motivasi itu kita nak bagi pada orang, nak bagi orang banyak sebab banyak yang boleh. Maka kita usahakan kerja-kerja kita mencari duit untuk kita belanjakan. Ini kita belanjakan tu macam seolah menerima nak belanjakan kepada itu. Kerana usaha dengan kita nawai itu kita nak menerima, maka timbullah perasaan kita berusaha. Kalau kita tidak ada perasaan kita nak menerima masjid ni sekian, jadi kita tak ada rasa apa-apa lah. Rasa Allah duit kita cukup itu je lah untuk kita. Tapi kalau kita ada yang kita tengok jutawan-jutawan kita ya, mereka yang tengok kalau sebut menerima juta-juta tu mana datang je? Kerana usaha dia tu dia tahu bahawa dengan dia ada aim nak menerima tu menjadikan usaha dia tu semakin kuat. NGO dia makin kuat untuk mencari duit bagaimana nak dermakan. Tapi kalau kita tidak ada nawa itu, kita tidak ada nak ingat nak derma, jadi duit itu hanya untuk kita lah, untuk infak diri kita saja. Untuk kita cari itu biasalah. Mana kita hidup, sentiasa masih hidup, kita mesti berusaha untuk cari itu. Tetapi satu motivasi yang tinggi itu apabila kita terasa nak beri pada orang lain. Kita nak utama kepada orang lain. Itu yang menjadikan kita sentiasa mencari apa yang kita nak beri pada orang. Ya. Tapi kalau kita sendiri tidak ada keinginan, tak ada satu naluri, garizah kita untuk menolong, memberi, menerima dan sebagainya, tidak kita dididik. Ini perlu pendidikan, bukannya kita boleh gitu aja kita cakap nak uruskan ni. Tak ada hati kita. Kadang-kadang kita nak contohlah kita gurau ialah kalau kita ada duit ringgit, duit merah, duit biru, mana kita yang dulu kan? Duit yang biru, yang biru yang RM1, RM2. Tapi kalau orang yang memang ahli dermawan, dia pergi yang lebih tinggi. Itu kerana nak mendidik. Motivasi itu menimbulkan jadi usaha kita terlebih. Tapi kalau orang yang tidak ada rasa nak menerima itu, tengok ya biasa ajalah ya, duit cari makan cari nafkah itu untuk makan kita sendiri dah habis gitu, tapi tak fikirkan orang lain. Tengok bencana-bencana yang berlaku di negara kita ni, semuanya datang daripada mana? Daripada usaha-usaha dia tu, mereka yang daripada ini, daripada NGO ini, daripada syarikat ni ataupun mereka pemilik dia akan beri itu melalui apa yang telah diusahakan untuk tujuan nak mendermakan sebahagian daripada itu. Jadi semakin kita infakkan, semakin dapat rezeki kita semakin bertambah. Ini kita apa yang kita dahulukan tidak mengurangkan diri kita, makin bertambahlah yang kusuk. Apa yang telah kita berikan itu bukan nak mengurangkan, tetapi berkatnya akan menambah. Inilah kelebihan orang yang menerima. Wallahu a'lam. Itu yang saya fahamlah. Ya, kalau Tuhan yang lebih arif, Allah teruskanlah. Selesai itu aja lah. Ya. Baik, jadi alhamdulillah soalan mudah dah selesai, tak ada soalan dah. Tak ada soalan yang pada mudah yang sebab derma je lah. Duit. Nawai itu dia kita nak derma, jadi kita dapatlah kita usahakan. Kalau kita tak ada nawai itu je, payahlah. Ada motivasi dia. Allah Allah. Jadi sebelum kita